أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Al-An'am. Kita sampai ayat yang ke 154. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 152 kan? Ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddah. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Maksudnya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, sehinggalah dia, iaitu anak yatim, sampai kepada umur yang matang. Dan sempurnakan timbangan dan sukatan dengan adil. Kami tidak akan bebankan seseorang melainkan sekadar kemampuannya. Dan ingatlah, dan apabila kamu telah berkata, maka berlaku adillah walaupun kepada kaum kerabat kamu. Dan dengan janji Allah adalah kamu sempurnakan. Demikian itulah dia, iaitu Allah telah wasiatkan kepada kamu dengannya. Semoga kamu mendapat peringatan. Pengajarannya. Pertama, semakin lemah manusia, semakin Islam memberi perhatian. Dan rahmat Allah semakin luas kepada mereka. Seperti golongan miskin dan anak yatim. Yang kedua, haram mengambil harta orang lain, lebih-lebih lagi harta anak yatim. Dan wajib menjaga anak yatim dan hartanya dengan cara yang terbaik. Kemudian wajib menyerahkan harta itu kepada anak yatim setelah dia baligh dan matang. Yang ketiga, wajib memberi hak orang lain
termasuk ketika menimbang jualan, walaupun ia adalah kecil. Yang keempat, wajib melaksanakan perintah Allah sekadar yang mampu. Kerana Allah tidak membebankan seseorang apa yang di luar kemampuannya. Yang kelima, wajib berlaku adil sama ada dalam perkataan atau perbuatan. Walaupun terhadap kaum keluarga sendiri atau kepada diri sendiri. Yang kelima, yang keenam, semua perintah Allah dan larangannya adalah untuk maslahat kebaikan manusia. Maslahat kebaikan. Maslahat itu kebaikan lah. Untuk maslahat kebaikan manusia, agar manusia sentiasa berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Okey, ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman dzalikum fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Maksudnya, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka wajib kamu ikutinya. Dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, maka kamu akan berpecah belah dan menyimpang daripada jalan Allah. Demikian itulah dia, iaitu Allah telah mewasiatkan kamu, semoga kamu bertakwa. Pengajarannya, hanya jalan yang telah ditetapkan oleh Allah, hanya jalan yang telah ditetapkan oleh Allah sahaja yang lurus dan akan menyampaikan seseorang itu kepada Allah dan kepada nikmat yang kekal abadi. Oleh Allah sahaja yang lurus, yang akan menyampaikan seseorang kepada Allah dan kepada nikmatnya
yang kekal abadi. Yang kedua, untuk mendapat redha Allah, dan nikmat surga yang kekal, tidak cukup dengan mempelajari dan mengetahui jalan yang lurus. Tidak cukup dengan mempelajari dan mengetahui jalan yang lurus, tetapi wajib mengikutinya. Yang ketiga, selain daripada jalan Allah yang lurus, semuanya adalah jalan yang sesat dan menyimpang daripada jalan Allah. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Buat ni memang sengat dah. Ha? Tadi memang macam ni. Ha. Tapi sebelum ni okey je, straight je. Ya kan? Ha. Tapi ini tak nampak. Ini kamera ya, lurus. Ha. Sama ni kamera sengit. Ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaitan ayat hari ini, ayat 154 dengan ayat lepas. Ayat yang lepas Allah cerita tentang Bani Israel, wasiat Allah ataupun perintah Allah kepada Bani Israel. Apa wasiatnya dalam ayat yang lepas? Tak, sebelum tu lagi. Sebelum, jangan mensyirikkan Allah. Wajib berbuat baik pada apa? Jangan bunuh anak. Jangan bunuh manusia. Lagi? Jangan melakukan perbuatan keji sama ada zahir ataupun batin. Jaga harta anak yatim. Jangan makan harta anak yatim. Yang ketujuh? Apa? Sempurnakan timbangan dan sukatan. Yang ke-8, bila berkata ataupun melakukan apa perbuatan, wajib berlaku adil walaupun pada diri sendiri ataupun kaum keluarga. Lagi? Tepati janji Allah. Janji Allah ni sama ada janji kita dengan Allah ataupun janji Allah juga ialah janji kita dengan manusia. Kan? Kita dengan keluarga, kita dengan suami, kita dengan majikan kita. Dan last, itu je, 9. Kemudian Allah kata semua ni adalah jalan yang lurus. Kemudian Allah nak cerita pula kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Kemudian Ataina, kami telah berikan Musa, Nabi Musa alaihissalam, Alkitab. Kitab apa? Kitab Taurat.
Tengok. Apa pengajaran dia? Bila Allah kata kami beri pada Musa kitab. Apa pengajarannya? Apa dia? Lain-lain? Nabi Rasul pun ada. Nabi sebelum tu pun Ada kitab. ada. Pengajaran lain? Ada poin yang paling besar. Dia Rasul. Yang ramai, bila tak faham, dia tertipu. Manusia paling mulia siapa? Para Nabi lah. Betul tak? Orang yang paling tinggi sekali, para Nabi, para Rasul. Dan di kalangan para Nabi, para Rasul, Nabi Muhammad yang paling tinggi kan? Betul kan? Okey. Manusia paling tinggi, paling mulia di sisi Allah, para Rasul, para Nabi. Tapi apa Allah bagi pada mereka yang paling mulia ni? Allah bagi kitab. Pengajarannya apa? Pengajarannya bila Allah sayang, suka pada seseorang, Allah bagi ilmu. Allah tak bagi harta. Sebab tu dalam kisah Qarun, Allah bagi apa? Atainahu minal kunuz. Kami beri kepadanya perbendaharaan yang melimpah ruah. Tapi Allah sayang tak pada Qarun. Tak. Bila Allah sayang, Allah suka pada seseorang, Allah bagi kitab. Kitab tu ilmu lah, panduan. Panduan apa dia? Sebenar, Allah bagi pada manusia, Allah bagi harta dunia pada manusia yang beriman dan yang tak beriman. Tapi Allah bagi ilmu hanya kepada yang beriman. Okey, bila Allah bagi harta dunia kepada seseorang, dan Allah bagi ilmu kepada orang beriman, adakah orang beriman tak dapat apa-apa? Dapat apa? Sebenarnya Allah nak bagi pada orang beriman yang lebih baik pada dunia. Tapi prosesnya, kamu kena kenal Tuhan pemilik syurga tu. Dan kamu kena dengan cakap dia. Barulah kamu layak dapat yang bukan dunia yang sementara, tapi syurga yang kekal abadi. Ada panduan dia nak dapat syurga. Aku nak bagi bukan dunia. Dunia ni ujian je. Sebab tu kalau aku sayang pada seseorang, aku bagi panduan untuk dia kenal aku dan supaya taat pada aku dan supaya dia layak masuk syurga. Faham? Sebab tu Allah bagi pada Luqman. Allah bagi apa? Apa ayat tu? Siapa ingat ayat tu? Walaqad ataina Luqmanan hikmah. Sesungguhnya kami telah beri walaqad ataina walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Tengok. Luqman ni bukan Nabi. Bahkan kalau ikut tafsir, dia adalah seorang orang Afrika berkulit hitam. Orang kulit hitam handsome tak? Handsome ke tak? Handsome? Handsome? Kalau ada orang Somalia nak minta anak kita jadi, dia nak jadi menantu kita, bibir tebal, rambut keriting, nak tak? Nak ke tak? Tadi cakap handsome. Mana apa? Kita ada apa tu? Penilaian kita ialah warna kulit. Bukan iman. Masih belum lulus untuk masuk syurga. Kan? Sebab tu Bilal, dia asalnya hamba abdi, kulit hitam, tapi dia adalah ahli syurga. Kan? Jadi Luqman ni pada pandangan masyarakat tak mulia. Tapi Allah muliakannya dengan apa? Kami beri kepada Luqman al-hikmah. Apa dia hikmah? At-tafaqquh fid din. Tafaqquh apa dia? Kefahaman yang mendalam dalam agama. Dia kena Tuhan, kan? Bila dia kena Tuhan, dia tak heran dah syurga. Sebab apa?
yang Tuhan nak bagi padanya lebih hebat daripada syurga. Apa bukti Luqman kenal Tuhan? Apa perintah pertama, nasihat pertama Luqman pada anaknya? Jangan mensyirikkan Allah. Kalau kamu syirikkan Allah, hancur hidup kamu, sia-sia. Ha. Sama juga Allah bagi pada siapa ni, Khidir. Khidir dengan Nabi Musa, siapa lebih alim? Siapa kedudukan lebih tinggi? Nabi Musa. Tapi bila Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, siapa, ada tak orang yang lebih alim daripada kamu? Nabi Musa jawab apa? Ha? Tak ada. Dia adakah Nabi Musa perasan ke, syok sendiri ke apa? Tak, logiknya kalau dia Nabi, dialah paling alim, betul? Dia jawab berdasarkan logik. Tapi Allah kata jangan. Allah tegur Nabi Musa. Ada lagi orang lebih alim. Bukan lebih kaya, lebih alim. Kamu kena belajar dengan dia. Tengok. Walaupun Musa lebih tinggi kedudukan, Allah kata, rendahkan diri kamu, pergi jumpa orang lebih baik pada kamu. Dari segi apa? Ilmu. Lepas tu bila Nabi Musa berjalan, dia fawajada, baca ayat tu. Surah apa ni? Ada hafal kan? Tak hafal? Fawajada. Sambung. Dia syarat nak menghafal Quran. Salah satulah kaedah. Dia kena baca berulang kali. Kan? Kita surah Kafir dia berapa kali ulang? Tak terhafal juga. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Kemudian wa'allamnahu min ladunna ilman. Tengok. Kehebatan Khidir, walaupun dia bukan Nabi, sehingga Allah perintah Nabi pergi belajar dengan dia. Kan? Sebab apa kehebatan dia? Musa setelah berjalan jauh tepi pantai, fawajada, lalu dia dapati abdan, seorang hamba. Min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Allah bangga dengan Khidir. Allah kata dia adalah hambaku. Apa kelebihan Khidir? Atainahu rahmatan. Kami beri kepadanya rahmat. Ini harta yang paling mahal. Rahmat. Kemudian, rahmat itu min indina, daripada sisi kami. Yang kedua, wa'allamnahu, dan kami ajarnya min laduna, dari sisi kami, ilman. Nampak? Tengok, manusia-manusia yang mulia, Allah bagi ilmu. Jangan kata, habis tak dapat dunia. Bukan tak dapat dunia, dapat lebih baik daripada dunia. Sebab tu yang pertama masuk syurga siapa? Tak Nabi lah. Kan? Nabi kat dunia Allah tak bagi harta. Tapi bila masuk syurga, tengok dia masuk dulu. Dan bila duduk dalam syurga, siapa paling tinggi? Dialah. Dengan apa tu? Dengan ilmu. Dengan Al-Quran. Dan ada satu hadis yang selalu kita dengar berkali-kali. Saya baca maksud, pelajar baca hadis. Saya tahu ni dah lama belajar ni. Saya bukan nak test, tapi saya nak buktikan pelajar ni memang ingat hadis tu. Okey, maksud hadis, barang siapa yang Allah nak kebaikan padanya, Allah bagi kefahaman yang mendalam dalam agama. Pernah dengar tak hadis ni? Pernah kan? Berapa kali? Banyak kan? Dah hadis ni tak panjang, pendek je. Pasal betul ingat. Ingat tu ilmu lah. Betul. Bila kita tak ingat, tak adalah ilmu. Ustaz boleh tak mula sikit? Okey lah. Man yuridillah bihi khairan.
Yuridillahu bihi khairan. Apa dah? Yufaqihu fid din. Hadis sahih. Cuba terjemah. Man, barang siapa? Siapa, bukan barang. Orang ni bukan barang. Siapa je? Yuridillah. Siapa yang Allah kehendaki bihi dengannya. Allah nak dengan orang tu apa dah? Allah nak khaira. Allah nak dia jadi baik. Maka Allah bagi apa? Yufaqihu. Allah bagi kefahaman mendalam dalam agama. Bukan dalam dunia. Boleh? Ini hadis ni cukup jelas. Dan ramai orang tahu tapi masih tak nak cari ilmu. Sebab apa? Sebab ilmu ni dia tak nampak keuntungan yang segera. Betul kan? Kalau orang kata, pergi belajar tadabbur, kamu akan jadi orang mulia di sisi Allah. Tapi bos dia cakap, kamu pergi kursus, seminggu, kamu naik pangkat. Nak yang mana? Nak yang mana? Naik pangkat, kenapa? Bos dengan Nabi cakap, siapa yang lebih patut dipercayai? Tapi kenapa masih macam tak percaya? Betul tak? Susah. Kadang-kadang kita nak terap pada anak kita ni. Belajar agama, pasti kamu jadi baik. Siapa cakap? Allah. Allah nak kamu jadi baik, Allah bagi faham agama. Makna begitu anak kita. Selagi kamu tak faham agama, kamu tak mungkin, mustahil jadi baik. Cemerlang macam mana pun, kalau tak faham agama, mustahil kamu jadi baik. Boleh faham? Boleh hafal hadis ni? Okey, saya bagi masa 3 minit je. Hafal bahasa Melayu? Bila kita hafal, kita minat lagu Hindustan, kita hafal terjemah ke lagu dia? Lagu. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Cuba cek riwayat siapa ni? Hadis sahih ni. Rawahu al-Bukhari. Jadi budaya belajar agama satu apa? Satu kemiskinan setiap hari di rumah, di kelas, di mana-mana. Okey, dah hafal? Dah hafal? Okey, baca. Oh, dalam proses. Belum. Maksud dia? Barang siapa yang Allah nak dia jadi baik, maka Allah bagi Allah, apa makna yufaqihu fid din? Allah permudahkan jalan dia nak belajar. Senang aja. Macam-macam dia ada urusan tapi dia boleh tolak ke tepi. Macam kelas saya, kelas tadabbur setiap malam kan. Ada 2 family, satu datang daripada Nilai. Setiap malam, satu family. Dengan anak kecil, dengan isteri dia, setiap malam. Tengok Allah permudahkan. Dan ada yang datang daripada Kajang. Satu family. Daripada anak besar sampai anak 5 ke 6. Dan anak kecil dia pun belajar. Ada yang daripada Kota Kemuning. Setiap malam. Tanda apa tu? Allah nak dia jadi baik. Allah buka jalan, Allah permudahkan. Tapi kalau Allah tak nak dia jadi baik sebab dia tak nak, tepi rumah pun dia tak pergi. Itu ingat musibah besar. Bila kita tak ada niat dan tak ada keazaman nak belajar agama,
apatah lagi nak faham Quran. Itu tanda-tanda tak baik itu. Okey, dah? Dah hafal? Cuba baca. Cuba baca. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Okey, maksud dia? Siapa yang Allah ingin sambil Allah izinkan dia mendapat kebaikan, akan berikan kefahaman, kefakihan ibadah. Bila dia hafal, kadang-kadang dia lebih lancar bahasa Arab daripada bahasa Melayu. Okey. Belum. Kak? Tak apalah, buat tak tahu. Okey. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu yufaqihu. Ni susah nak sebutkan. Yufaqihu. Okey, siapa nak baca? Boleh, kalau boleh sebut. Qala Rasulullah SAW. Okey, maksud dia? Dah. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Allah kehendaki dia baik, Allah akan beri kefahaman agama. Okey. Ni belajar baru rasanya. Pertama kali. Masya Allah. Boleh ingat? Sallallahu alaihi wasallam. Bihi yufaqihu fid din. Okey. Kebaikan, maka Allah akan beri kefahaman ilmu. Betul. Saya tekankan sebab apa? Sebab ramai yang bila Nabi cakap dia tak apa nak masuk. Tapi kalau mak bapak dia cakap kalau kamu nak jadi baik kena belajar sungguh-sungguh. Kalau bos dia cakap kalau nak naik pangkat kena kerja rajin-rajin. Dia dengar. Betul tak? Tapi bila Nabi cakap ya. Okey. Boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Mai yufaqihu. Maksud dia? Siapa yang Allah berikan kebaikan baginya, maka Allah akan berikan kefahaman. Okey. Boleh Jadi lain tu dah hafal kan? Saya bersangka baiklah semua dah hafal. Okey. Kami telah beri kepada Musa kitab. Tamam. Apa dia tamam? Lengkap. Tamaman makna lengkap, jami'an, yang merangkumi semua hukum hakam. Allah bila turun kitab mesti lengkap untuk zaman tu. Supaya apa? Supaya orang tak ada alasan nak cari lagi kitab yang lain. Tapi kalau kita belajar kitab buku-buku orang Melayu, siapa-siapalah yang menulis Melayu ke Cina, bila kita baca buku dia tak lengkap. Nak baca buku lain lagi kan? Tapi satu-satunya kitab bila kita baca, tak baca kitab lain pun jadi hebat. Iaitu Al-Quran. Okey, tamam. Dan yang paling lengkap apa dia? Al-Quran. Sebab tu Allah kata, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati.
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini ayat Quran ni. Surah Al-Ma'idah ayat akmaltu lakum. Ayat 3 ke? Yang tiga. Ayat 3. Cuba tengok terjemahan dia. Allah kata apa? Al-yaum. Cuba terjemah. Al-yaum, hari ini. Akmaltu, aku telah sempurnakan. Lakum, untuk kamu. Al-yaum akmaltu lakum dinakum. Agama. Aku dah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Apa makna tu? Apa makna aku telah sempurnakan? Dah lengkap. Tapi ramai yang tak faham apa makna lengkap. Sebab tu dia tambah lagi. Kan ada tokok tambah, ada buang sana, dia repair lagi agama tu. Dia tak faham ayat ni. Kemudian wa atmamtu, aku sempurnakan ke atas kamu. Ini atmamtu daripada tamam. Kitab Musa sempurna untuk masa dia. Tapi Al-Quran Sepanjang zaman. sepanjang zaman dan untuk semua bangsa, semua kaum. Aku sempurnakan ke atas kamu nikmati, nikmatku. Apa nikmat? Sebenarnya, sebelum itu Allah kata, aku sempurnakan untuk kamu agama. Lepas tu Allah guna perkataan nikmat. Apa kaitan nikmat dengan agama? Agama tu nikmat. Ya. Allah nak bagi tahu nikmat yang paling besar ialah agama. Sebab bila kita, kalau orang tanya kita, apa nikmat? Dia akan jawab apa? Sihat, harta, betul kan? Selamat daripada musibah. Tak, nikmat yang paling besar kamu ada agama. Kadang-kadang sebab kamu ada agama, musibah yang menimpa kamu pun jadi nikmat. Betul? Yang kita belajar minggu lepas. Tapi sebab kamu tak ada agama, nikmat yang kamu ada pun jadi musibah. Sebab kamu kufur. Kemudian, waraditu, dan aku telah reda bagi kamu Islam sebagai agama. Aku reda Islam sebagai agama. Islam yang mana aku reda? Islam yang mana? Islam yang dah lengkap ni. Maknanya kalau kamu tambah, aku tak reda. Faham? Boleh faham ayat ni? Yang aku reda, Islam yang aku dah lengkap ni. Yang kamu tambah, aku tak reda. Itu dah bukan daripada aku. Okey. Kita balik pada ayat kita. Kami telah beri pada Musa kitab tamaman. Alal ladzi, ke atas. Al-ladzi, bukan orang-orang. Al-ladzi. Seorang ke ramai? Seorang. Kalau ramai? Al-ladzina. Al-ladzina. Ramai. Kalau seorang, al-ladzi. Okey. Kemudian kami telah beri kepada Musa kitab yang lengkap, merangkumi semua aspek kehidupan, ke atas yang ahsan, yang telah berbuat baik. Ahsana, ini fi'il madhi ni. Siapa ni? Siapa yang berbuat baik ni? Siapa? Ada 3 pendapat. Kami telah beri pada Musa kitab yang lengkap ke atas yang telah berbuat baik. Siapa? Satu, Tuhan. Tuhan buat baik tak? Yalah. Tuhan buat baik pada Musa, Tuhan buat baik pada hamba-hambanya. Kalau Tuhan tak buat baik, semua masuk neraka. Satu. Yang kedua, yang berbuat baik balik pada Musa. Dan kami beri kitab pada Musa sebab apa? Dia buat baik. Dia buat baik. Jadi kalau kamu nak ilmu, kena buat baik.
Ada satu ayat Allah kata hal jazaul ihsan illa al ihsan. Ustaz, Ha? maksud kat sini kalau buat baik untuk nak dapat ilmu. Sama dengan kalau kita buat baik untuk dapat hidayah. Ustaz. Sebenar hidayah tu bermula daripada ilmu. Tanpa ilmu mustahil kamu dapat hidayah. Okey. Tengok ayat Quran ya. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Apa makna dia? Tidak ada jaza. Apa makna? Balasan. Jaza balasan. Jazakallahu khairan. Tidak ada balasan ihsan berbuat baik pada orang melainkan ihsan juga. Balasan kita buat baik pada orang ialah ihsan daripada Allah. Boleh faham? Kan Allah kata apa? Kita wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah. Dia buat baiklah. Allah balas apa? Allah jadi makhraj, jalan keluar daripada masalah. Yang kedua, bagi rezeki tak sangka. Jadi kita buat baik pada Allah dengan kita taat, kita tinggal larangan, Allah pun buat baik pada kita. Satu, selesai masalah hidup. Yang kedua, rezeki tak disangka. Sama juga kalau kita buat baik pada orang, Allah juga akan balas kebaikan. Tengok pelacur. Dia buat baik pada apa? Allah buat baik pada dia apa? Surga. Kan? Kecil je. Ha? Jadi jangan susah, jangan malas, jangan fikir banyak kali nak buat baik pada orang. Okey. Yang ketiga, ahsan ni siapa dia? Semua orang. Kami beri Musa kitab kepada siapa? Kepada semua yang berbuat baik. Semua orang. Jadi kalau kita nak ilmu, buat baik pada orang. InsyaAllah. Wa tafsila dan tafsil apa dia? Dia terjemah apa tu? Ha? Penjelasan. Makna apa tu? Allah nak beritahu kitab Musa ke Quran ke semuanya jelas. Semuanya tamam melengkapi. Likulli syai'in, bagi setiap sesuatu. Okey, mungkin timbul soalan. Kenapa Allah sebut pasal Musa dan kitabnya sahaja? Kenapa tak sebut kitab lain, nabi-nabi yang lain? Ada jawapan? Apa dia? Kaum siapa? Ahli kitab. Ahli kitab ada dua. Yahudi dan Nasrani. Dan kitab pun ada dua. Taurat dan? Tapi kenapa sebut satu je? Jawapan ulama' ialah kitab yang terbaik, kitab yang paling lengkap selepas Al-Quran ialah Taurat. Kalau ikut ranking, nombor 1 Quran, nombor 2 Taurat. Kitab lain tu, contoh kitab Injil, dia tabiat ikut je kitab Taurat. Induknya Taurat. Injil tu hanya ikut, ada tambah-tambah sikit. Dan Nabi yang terbaik di kalangan Bani Israel lah. Selepas Nabi Muhammad siapa? Nabi Musa lah. Nabi Musa nombor 1. Di kalangan semua para Nabi yang paling ramai di Bani Israel, dia yang nombor. Sebab tu dalam Quran, kisah Nabi paling banyak dia sebut, Nabi Musa AS. Okey, wahudan, dan kitab ini sebagai petunjuk. Warahmah, dan sebagai rahmat. La'allahum, semoga mereka ni siapa? Bani Israel biliqa'i rabbihim, dengan liqa' ni berjumpa. Kan kita baca bahasa Arab ilal liqa'. Tak pernah dengar? Tak ada ilal liqa', tak pernah. See you pernah? Sama lah tu.
Dengan Dengan Tuhan mereka perjumpaan cipta dengan Rabb pencipta mereka yu'minun. Ini fi'il apa ni? Torek Kalau mudhari' menunjukkan apa? Mereka sentiasa beriman. Okey. Sekarang Allah beritahu sifat kitab Nabi Musa AS dan juga sama juga sifat kepada Al-Quran. Pertama pada Taurat turun selepas Firaun mati kan? Taurat turun selepas Firaun mati. saya tak pastilah dia turun selepas ataupun sebelum. Tetapi antara mad'u Nabi Musa ialah Firaun. Jadi logiknya bila Nabi Musa juga berdakwah pada Firaun, mesti ada panduan. Betul? Mana boleh pakai akal je. Jadi kalau logiknya, masa Firaun ada, kitab Taurat dah turun dah. Sebab kalau kitab tak ada, macam mana Nabi nak berdakwah? Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW, sebelum ada Al-Quran, dia berdakwah tak? Sebelum turun Al-Quran, Nabi berdakwah tak? Dia duduk kat mana? Kenapa duduk kat gua? Dia buat apa kat gua? Khalwat tu apa? Ya, bersendirian. Memang dia duduk sorang-sorang, tapi apa tujuan? Berfikir tentang apa? Dia berfikir tentang masalah orang musyrikin tu. Sebab Nabi nampak setiap hari. Kenapa ni sembah berhala? Dia ukir berhala dengan batu, lepas tu sembah. Nabi peliklah. Fitrah semula jadi Nabi yang bersih. Tapi Nabi tak boleh buat apa-apa. Maka Nabi pergi ke gua untuk berfikir. Macam mana aku nak selesai masalah masyarakat Arab ni? Yang pelik tapi benar. Buat sesuatu tapi sembah kan? Pelik. Nabi tak berdakwah sebab apa? Sebab tak ada panduan, tak ada kitab lagi. Jadi setiap Nabi bila berdakwah mesti ada panduan. Okey? Okey. Jadi sifat kitab ni apa dia? Pertama, tamaman. Lengkap. Yang kedua, apa dah? Tafsilan. Jelas. Yang ketiga, hudan, petunjuk. Yang keempat, rahmat. Nampak susunan? Inilah yang sepatut ada pada Al-Quran. Sama je. Satu Quran tu lengkap. Kalau Quran tak lengkap, Allah akan turun kitab lain. Tapi sebab dah lengkap, tak perlu. Yang kedua, jelas. Kenapa jelas? Sebab Quran adalah rahmatan untuk semua manusia. Yang lelaki, yang perempuan, yang bahasa Jepun, bahasa India, yang orang kampung, orang tua, budak, semua sesuai. Kemudian, sifat yang ketiga, Quran ni sebagai panduan. Dia tunjuk kita, yang ni tak boleh buat, tinggal. Yang ni boleh buat. Yang ni jalan, yang ni berhenti. Jadi bila Quran tu bersifat hudan, petunjuk, kita kena faham tak? Kena faham lah. Kalau tak faham, macam mana nak ikut? Pernah tak kita buka Waze dalam bahasa yang kita tak faham? Pernah? Bahasa Urdu ke? Tak pernah. Waze pun kita ikut setelah kita faham. Walaupun Waze tu tunjuk kita ke mana? Tunjuk ke Al-Usta, ke Kota Baru kan? Tapi Quran tunjuk jalan ke mana? Macam mana kamu baca dalam keadaan tak faham? Okey. Kemudian lepas kamu dah jadikan Quran sebagai panduan, kamu dapat apa dia? Rahmat yang paling besar. Dan rahmat inilah tiket nak masuk syurga. Betul kan? Nabi kata, tidak ada seorang pun masuk syurga dengan amalan dia. Amalan kamu hebat macam mana, tak melayakkan kamu masuk syurga. Walaupun
Walaupun Nabi. Walaupun Nabi. Sahabat tanya, walaupun engkau ya Rasulullah, ya. Aku masuk syurga bukan dengan sebab amalan aku. Habis manusia masuk syurga dengan apa? Rahmat Allah. Betul? Betul kan? Sebab itulah yang pelacur bagi minum anjing, dia boleh masuk syurga sebab apa? Kalau dengan amalan layak tak? Tak. Yang bunuh 100 orang kan? Bunuh 100 orang. Besar tak dosa dia? Banyak tak dosa dia? Dan dia sempat bertobat tak? Sempat. Dia sempat bertobat. Tapi apa amalan dia? Ha? Apa amalan dia? Baru nak bertobat mati kan? Tapi kenapa boleh masuk syurga? Rahmat Allah. Ada orang beramal 50 tahun, 60 tahun. Di hujung dekat dia nak mati, dia sakit, dia tak salat. Masa tu mati. Masuk neraka. Walaupun amalan 50 tahun. Sebab apa? Sebab rahmat Allah tak ada. Macam mana nak tahu Allah kasih rahmat dekat kita ini sebelum ke Hajj itu dah terlambat kalau kita nak tahu di dunia ni. Dia macam ni, kata Syekhul Islam. Dia kata calon-calon syurga masa kat dunia dah ada tanda dia. Calon-calon syurga masa di dunia dah ada tanda dia. Kehidupan ahli syurga macam mana? Ahli syurga tenang je kan. Tak ada kelang kabut, tak ada marah-marah, tenang je. Jadi tanda-tanda ahli syurga ialah hidupnya tenang je. Bila solat khusyuk je. Bila beribadat rasa manis je. Kalau boleh nak lama je kan. Bagaimana dia duduk dalam syurga seronok, dia duduk dalam solat pun seronok. Dan hadis yang lepas, hadis yang lepas. Ingat. Jangan kecoh-kecoh. Offkan telefon. Jadi hadis yang lepas Nabi kata apa? Aku kagum dengan orang beriman. Ini ahli syurga ni. Nabi kalau kagum pastilah ahli syurga. Apa sifat yang menyebabkan Nabi kagum dengan orang ni? Apa dia? Hadis minggu lepas. Bila dapat nikmat sihat, dapat nikmat harta, dia tak sikit pun tak sombong. Sikit tak bangga diri. Bahkan dia semakin tambah ibadat dia. Ya Allah, nikmat engkau semakin bertambah. Ibadat aku mesti dah semakin rendah diri. Kalau sebelum tu solat malam 2 rakaat, bila dapat nikmat lagi, tambah lagi. Kan? Sebelum tu solat witir 1 rakaat, lepas tu 3. Sebelum tu solat fardu baca 3 kur je. Lepas nikmat bertambah, surah Baqarah, surah Ali Imran. Kan Nabi solat malam sampai bengkak kaki, Nabi baca apa? Kenapa? Kenapa Nabi baca surah panjang sampai bengkak? Sebab aku nak jadi hamba yang bersyukur. Itu tanda syukur. Ibadat kita semakin bertambah, semakin baik. Dan jiwa kita semakin tenang. Bila ada musibah aja, senyum. Ya Allah, engkau sayang pada aku. Engkau nak ampunkan dosa aku. Engkau nak bagi pahala sabar pada aku. Ini ciri-ciri ahli syurga yang dapat rahmat Allah. Tapi hidup kelang kabut je kan. Masalah kecil jadi macam gempa bumi kat Turki kan. Itu tanda-tanda lah. Okey? Jadi aturan kitab Quran macam ni. Pertama, kita kena bila ada masalah cari Quran. Jangan cari orang. Bila cari orang, macam Quran tak lengkap. Betul? Lepas tu, Quran jelas. Jangan buat alasan Quran tak jelas. Macam mana Quran tak jelas? Sedangkan Allah jadi untuk kamu. Kan? Yang ketiga, Quran pandu. Ikut je lah. Sebab dia pandu kamu. Barulah kemuncak kamu dapat. Barulah kamu dapat ketenangan. Okey. Habis. Kemudian, ni, hujungnya apa dia? Allah sebut dia supaya apa? Dengan tamam, dengan tafsil, dengan hudan, dengan rahmat, kamu yakin kamu akan jumpa Allah. Daripada mana kamu yakin? Ni, daripada kitab ni. Bila kamu yakin jumpa Allah, apa kamu akan buat? Ni nak jumpa Allah ni.
Mati nak menghadap Allah. Pada masa nak menghadap Allah. Apa kamu akan buat persiapan? Pasti kamu akan buat terbaik. Kan? Kalau kita, bos panggil kita kan, saya panggil awak jumpa saya minggu depan. Macam mana perasaan kita? Kan? Dan kita akan, mulai daripada dapat surat tu, kita tak akan buat salah dah. Betul tak? Tu nak jumpa siapa tu? Bos. Ini nak jumpa siapa? Bila yakin jumpa Allah, amalan kita semakin baik. Okey? Kemudian Allah kata wahaza, dan ini kitab anzalnahu, kami telah turunkannya mubarakun. Apa makna mubarakun? Mubarakun makna berkat. Berkat itu bahasa Arab. Mubarakun pun bahasa Arab. Bahasa Melayunya apa? Berkat. Kan? Apa? Boleh huraikan tak apa makna berkat? Berkat Ustaz. Berkat. Saya pun tak tahu. Diredoi lah. Kan. Redha lain. Redha bahasa Arab. Berkat bahasa Arab. Mana boleh dua perkataan berbeza makna yang sama? Apa dia? Okey, al-barakah Satu kebaikan. kasratul khair wa dawamuha. Barakah ialah kasrah banyak, khair kebaikan, dawam berterusan. Dua benda. Satu, kebaikan yang banyak. Yang kedua, terusan. Itulah makna barakah. Berbeza dengan orang Melayu faham. Berkat kan? Ini hujan berkat. Apa dia makna berkat? Nasi. Apa yang Melayu faham? Apa yang orang Melayu faham? Saya pun tak faham apa orang Melayu faham. Berkat kan? Kadang-kadang dia kata, ni gelas ni bekas ustaz minum berkat. Kan? Betul tak? Ustaz pun pelik. Apa berkat? Aku minum okey je macam biasa. Jadi keberkatan yang difahami oleh orang Melayu dah terpesong. Jadi syirik. Ambil berkat kan? Ambil berkat. Jadi berkat dalam Al-Quran ialah kebaikan yang banyak dan Allah nak bagi tahu, kalau betul kamu nak kebaikan yang banyak dan berterusan, di mana tu? Kitab. Haza kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab yang kami turun ni, iaitu Al-Quran, banyak kebaikan. Dia nak dapat kebaikan dunia dan nak dapat kebaikan akhirat, mesti dapat kebaikan di dunia. Sebab dunia jambatan ke akhirat. Sebagai contohlah, apa kebaikan yang banyak dalam Quran ni? Bila sebelum ni kita buat dosa sebab tak tahu. Bila kita belajar, tak ada buat Al-Quran, kita tahu benda tu dosa. Kita pun tinggal. Baik tak? Baik tak? Tak buat dosa. Baik tak? Dari mana kita tahu? Daripada Quran. Dan bila kita tahu benda ni pun salah, benda ni salah, kita pun berhati-hati. Kita sentiasa mengelak daripada kesalahan, kemurkaan Allah. Baik tak untuk kita? Baik. Dan bila kita sentiasa tak pada perintah Allah, kita jadi mudah nak buat kebaikan yang lain. Baik tak? Baik. Punca kita susah nak buat kebaikan sebab hati keras. Betul tak? Nak solat awal pun susah, nak pergi masjid pun susah, nak solat sunat pun malas. Tapi bila kita tadabbur Al-Quran, kita kenal Tuhan, kita cinta Allah, jadi mudah je nak dengar cakap Allah. Sebab cinta. Betul tak? Ya Allah. Sebab tu Nabi mudah je nak buat perintah Allah. Berperang, berjihad, berdakwah, solat malam sampai bengkak. Banyak tak Nabi dapat kebaikan? Hasil daripada apa? Quran. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami beri pada engkau kausar. Kebaikan yang sangat banyak melalui Al-Quran.
Itu Nabi paling layak pertama masuk syurga. Nabi tempat paling tinggi sebab dia Nabi lah. Di dunia dia dapat kebaikan yang paling banyak melalui Al-Quran. Okey? Jadi kami turunkan kitab ini kepadanya penuh kebaikan. Jadi yang nak cari berkat, pergi cari ustaz, pergi cari air hujan, mengarut. Jangan buang masa. Jangan buang masa. Lepas tu pergi Mekah, sapu kelambu Kaabah. Kan? Potong kelambu Kaabah buat balik kan? Tapi masjid tepi rumah tak pergi. Okey. Fattabi'uhu, maka ikutlah. Ikutlah nya oleh kamu. Ikut apa ni? Mana apa tu? Kalau kamu seolah Allah nak bagi tahu kaedah. Allah bagi tahu Quran penuh kebaikan yang banyak, okey? Kita pun tanya, macam mana nak dapat kebaikan yang banyak tu? Allah jawab, fattabi'uhu. Cara nak dapat kebaikan, ikut, bukan baca. Kamu bacalah khatam berpuluh kali pun kamu tak akan dapat kebaikan. Sebab caranya ialah fattabi'u. Ya? Ya, ikut tu amal lah. Kan? Allah kata salat. Ikutnya apa? Salat lah. Allah kata yang berjaya ialah salat yang khusyuk. Kita pun usaha supaya khusyuk dalam salat. Cuba buka surah Sad ayat 29. Mungkin kita tanya soalan lagi, macam mana cara nak ikut? Nak dapat kebaikan, ikut. Soalan seterusnya, macam mana cara nak ikut? Jawapan surah Sad. Ya, ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Surah Sad ayat 29. Okey, dia macam di awal nak sama dengan ayat yang kita sedang tadabbur. Cuba sama-sama tadabbur. Kitabun. Kitab, iaitu Al-Quran. Anzalnahu, kami sama yang atas kan? Ilaika, kepada engkau. Engkau tu siapa? Bila turun pada engkau, Nabi Muhammad, bermakna juga turun pada umat Nabi Muhammad. Kemudian Allah beritahu, mubarakun. Yang kita, kami turun ni penuh dengan kebaikan. Kalau betul kamu nak kebaikan, ni dalam kitab ni. Jangan cari manusia. Caranya macam mana? Kalau ke atas, Allah kata ikut. Yang bawah ni, cara nak ikut. Faham tak? Semula, nak dapat kebaikan yang banyak dan berterusan dalam Quran, kena ikut. Cara nak ikut macam mana? Ayat ni. Iaitu, liyadabbaru. Supaya kamu tadabbur ayat-ayatnya. Apa makna tadabbur? Yang kita sedang buat ni. Kalau kamu tak tadabbur, kamu tak boleh ikut. Faham? Allah tak kata, Quran penuh dengan kebaikan. Maka hafallah. Tak ada. Quran penuh dengan kebaikan. Maka khatamlah. Tak ada. Ikut. Ada tak ramai mak bapak hantar anak sekolah tahfiz? Apa fahaman dia? Ialah apa kebaikan yang diharapkan. Sebab ada ustaz-ustaz beritahu, mana-mana anak yang hafal Quran, anak tu akan tarik mak bapaknya masuk syurga. Hadis itu tak sahih. Yang kedua, bercanggah dengan Quran ni. Bercanggah tak?
Allah kata nak dapat kebaikan, bukan hafal. Kenapa? Kena ikut. Cara nak ikut kena tadabbur. Mungkin tak orang yang hafal Quran tapi tak faham dan tak ikut, mungkin tak boleh masuk syurga? Tak mungkin. Sebab apa? Sebab dia menyalahi perintah Allah. Allah kata ikut, kamu tak ikut. Oh, banyak fahaman masyarakat kita yang menyimpang daripada kebenaran dan merugikan mereka. Anak rugi, mak bapak rugi. Saya jumpa ramai penghafal Quran. Akhirnya kerja dia tak mulia. Kerja dia bukan haram. Kerja dia bagus tapi bukan kerja yang terbaik. Ada yang jual macam-macam lah. Saya tak nak sebut lah. Murtad pun ada. Kalau saya pergi Pakistan kan. Pakistan ni bila dia tak boleh masuk sekolah biasa, akademik, dia pergi sekolah agama, sekolah tahfiz. Bila pergi sekolah agama, sekolah tahfiz, ramai sangat penghafal Quran. Bila ramai tak ada kerja, bila tak ada kerja dia menipu. Menipu orang luar datang, dia tipu apa, ambil duit apa semua. Tanya belajar mana hafiz Quran. Sebab apa? Sebab tak faham. Dia tak dapat kebaikan. Ya. Ini tak ada. Nak amal apa? Sebab dia tak faham. Macam mana? Maybe dia orang faham tapi Tak, kebanyakan yang menghafal tak faham. Ini saya sendiri jumpa lah. Sebab Mahat Tahfiz di Malaysia, dia hanya menghafalkan. Tak ada pun tak ada. Kebanyakan, bukan semua, kebanyakan. Saya dah banyak jumpa penghafal Quran. Saya ada bagi tazkiyah pada anak-anak muda, ada lebih kurang 30-40 orang setiap minggu. Baru sebulan lebih. Di kalangan dia jual kerupuk lekor. Bagus. Bila saya suruh baca ayat Quran, Masya Allah, suaranya sedap, makhrajnya betul, tajuk yang cantik. Kata belajar mana? Hafiz Al-Quran. Lepas tu minggu depan tanya pula, ada 4 orang hafal Quran 30 juzuk, jual kerupuk lekor. Bukan kerja tu salah. Sepatutnya bila kamu ada Quran, kamu jadi orang terbaik. Kan Nabi kata, khairukum, sebaik-baik kamu man ta'allamal Quran, orang yang belajar dan mengajar. Terbaik. Kerja kerupuk lekor tak salah, baik, tapi bukan terbaik. Nabi sendiri menyaksikan orang terbaik siapa? Yang mengajar Quran dan yang belajar dan Nabi tak kata yang menghafal. Tak. Kenapa dia jual kerupuk lekor? Ada yang saya jumpa jadi manager di McDonald. Hafiz Quran 30 juz. Kenapa? Sebab dia tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu nak mengajar apa? Orang tak bagi tauliah. Ada seorang tu dia kata, sebelum saya kerja ni, saya jadi imam di satu masjid. Di satu negeri. Lepas tu saya kata tak mengajar ke? Tak. Sebab saya jadi imam. Kenapa tak bagi tauliah? Saya memang tak ada ilmu. Saya menghafal sahaja. Rugilah. Dia tak sempatkan pun kan. Orang dia padat hafalkan. Yalah memanglah. Dia padat dengan hafal sebab target Mahat Tahfiz nak melahirkan penghafal. Bila target dia nak melahirkan penghafal, silibus dia macam tu lah. Pagi baca Quran, petang hafal, malam murajaah. Habis. Penat letih. Saya cakap pada beberapa pengurus sekolah tahfiz. Kamu kecewa tak bila kamu penat letih memastikan pelajar kamu hafal Quran 2-3 tahun, bila keluar tengok-tengok jual kerupuk. Kecewa tak? Kecewa. Sebab kalau nak jual kerupuk lekor, apa syarat dia? Tak ada apa. Kan? Penat kamu marah dia, kamu ratah, jual kerupuk lekor. Satu kerugian. Jadi saya pesan pada mereka, jangan ulangi kesilapan yang sama. Hanya melahirkan penghafal, tapi tidak pentadabbur. Boleh? Okey. Jadi cara kamu nak dapat kebaikan, tadabbur ayat-ayatnya. Kemudian, lepas tadabbur, waliyatazakkara. Apa makna yatazakkara? Ambil pengajaran. Tapi satu tadabbur, satu tazakkur. Dua-duanya Allah kata bukan boleh dibuat oleh semua orang. Hanya ulul albab, orang yang berfikir. Faham tak? Orang yang baca Quran, dia fikir tak pasal makna? Tak.
Orang yang berfikir, ulul albab ialah bila baca ayat dia tengok apa maksud. Apa perintah Allah aku nak buat ni? Apa larangan aku nak tinggal? Okey? Okey, semula. Cara nak dapat kebaikan yang banyak dalam Quran. Apa dia? Ikut. Cara nak ikut. Tadabbur dan ambil pengajaran. Dia panggil ni. Tadabbur. Kemudian plus tazakkur, ambil pengajaran. Plus ittiba. Kemuncaknya apa? Wattaqu. Dan bertakwalah. Okey. Cuba perasan. Antara perintah ikut, lepas perintah ikut apa dia? Tak, ni. Takwa kan? Apa makna takwa? Tak perintah Allah. Bukankah tak perintah Allah tu juga mana ikut? Betul? Jadi apa beza ikut dengan takwa? Ikut sebaik mungkin. Meyakini. Sekarang kita sudah bertadabbur. Biasa kalau saya tanya soalan tak boleh jawab, itulah tadabbur. Semula soalan. Kalau kita bagi definisi takwa, ikut perintah Allah. Tapi sebelum takwa, Allah dah kata ikut. Tapi Allah sebut lagi takwa. Makna apa tu? Bukan. Yakin. Ikut ni dari segi zahir. Takwa dalam hati. Sebab Allah kata, ada yang ikut tapi hati tak ikhlas. Macam orang munafik. Ikut dan pastikan kamu mentauhidkan Allah dan kamu ikhlas. Ambil pengajaran. Okey. Tambah satu lagi. Tadabbur plus tazakkur plus ittiba plus takwa. Ikut. Follow. Zahir lah. Zahir lah kan? Ya. Perbuatan. Ittiba ni ikut zahir, takwa hati. Berapa ramai yang berpura-pura Islam kan? Sampai ada masalah, dia tinggal Islam. Kemuncaknya apa? La'allakum, supaya kamu turhamun di rahmati. Jadi, natijahnya, hasilnya apa? Rahmat. Kemuncak. Semua orang minta rahmat kan? Tapi tak ramai yang ikut proses ni. Kita selalu tak minta rahmat Allah. Bila? Doa bila? Berapa kali sehari kita minta rahmat Allah? Dalam solat kita minta tak rahmat Allah? Bila? Di mana? Fatihah mana ada rahmat Allah? Kita tak minta. Tak, spesifiknya kita minta kat mana? Duduk antara dua sujud. Cuba baca. Rabbi firli? Bukan. Rabbi firli warhamni. Ada. Sini je. Saya nak yang ni je. Warhamni. Apa makna dia? Rahmatilah aku. Tapi berapa ramai yang minta antara dua sujud berpuluh tahun tapi tak ikut kaedah. Dia tak dapat rahmat Allah. Sebab itulah berpuluh tahun solat minta rahmat, hati kelang kabut. Jiwa tak tenang. Sebab tak ikut kaedah ni. Betul tak? Tengok kawan ni ada masalah. Masalah kemurungan. Solat tak solat. Kenapa? Pelik tu.
Kamu minta salat, dalam salat minta rahmat. Bila dapat rahmat Allah, pasti tenang. Tak ada kemurengan. Makna apa tu? Kamu minta tapi tak ikut kaedah. Tadabbur tak ada, tazakkur tak ada, ittiba' lagi tak ada. Boleh faham? Okey. Boleh faham ke? Satu last. Buka surah Al-A'raf. Ayat 108. 8. Cuba tengok. Betul ke? Dan Musa mengeluarkan tangannya di muka Bukan. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Ayat 108 surah 204. Surah Al-A'raf kan? Surah Al-A'raf 204. dan apabila Al-Quran dibacakan maka tenggelamkan ia serta diam. Wa idza quri'a al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu. Wa ansitu. La'allakum turhamun. Okey. Cuba tengok hujung ayat ni. Ada tak la'allakum turhamun? Sama tak dengan ayat yang kita sedang tadabbur? Di sini la'allakum sama kan? Okey. Makna la'allakum turhamun ni semoga kamu dirahmati Allah. Kalau ayat yang kita sedang tadabbur kita dah tahu dah cara nak dapat rahmat Allah apa dia? Awal-awal. Tadabbur, tazakkur, ittiba', taqwa, baru dapat rahmat Allah kan? Okey, cuba tengok ayat ni. Wa iza. Apabila quri'a dibaca. Apabila dibaca Al-Quran, fastami'u lahu. Dengar. Istami'u ni mana dengar dengan penuh perhatian. Tak, dengar saja. Dengar dengan fokus. Wa ansitu dan diam. Ansitu baru diam. Beza tak? Dengar dan diam. Beza tak? Kenapa ada dua perintah? Bila dibaca Quran, kamu kena buat dua. Tak cukup satu. Satu, dengar. Yang kedua, diam. Beza tak diam dengan dengar? Apa beza? Ada orang diam, tak cakap. Tapi, ada orang dengar. Ada orang dengar, tapi dia tak diam. Betul? Ada orang diam, tapi tak dengar. Kita tengok macam dia dengar aja. Bila tanya, ayat apa? Tanya orang sebelah, ayat apa tadi? Faham tak? Nampak macam dengar, tapi sebenar? Sebab itu perintah Allah, bila Quran dibaca, pertama, wajib kamu diam. Diam, jangan bercakap. Yang kedua, dengar. Jangan tak dengar. Yang kedua, diam. Jangan dengar sambil bercakap. Pasang Al-Quran dulu. Kalau kat rumah diam tak suka nak buka Al-Quran. Tak, soalannya, ini budaya Melayu ni, dia suka buka Quran, lepas tu dia buat kerja. Betul tak? Saya nak tanya, kenapa dia buka? Dia buka untuk apa? Nak dengar kenapa jalan-jalan? Kalau nak dengar, duduk situlah. Kan? Maknanya kita tak boleh buat Quran tu macam orang buat background music. Iyalah. Tak boleh. Bercanggah dengan perintah ni. Allah kata apa? Bila dibaca Al-Quran. Kan, kita pasal tu mana Quran dibaca. Allah perintah apa? Diam, dengar dan kita macam-macam. Goremi, dekat telefon. Kan? Jadi Ustaz kadang-kadang kat rumah, orang pasang Al-Baqarah sebab niat dia nak
Kita baca. Dia Quran yang dipasang tu daripada apa? Kaset. Syaitan tak pernah takut pada kaset ke speaker. Ha? Kita baca sikit. Baca. Dia tengok, pernah dengar tak kisah Umar Ibn Khattab? Kan? Nabi kata apa? Umar ni, bila Umar jalan ni, ambil jalan ni, syaitan ambil jalan mana? Ha? Masa tu Umar pasang tak kaset baca Quran? Syekh Sudais. Ha? Ada pasang? Syekh Sudais tak ada. Oh, pandai menjawab ya. Syekh Sudais tak ada lagi kan? Ha. Tapi soalnya kenapa syaitan lari pada Umar? Adakah masa tu Umar sedang membaca Quran? Kan? Syaitan takut pada bukan bacaan Al-Quran. Syaitan takut pada orang yang faham dan ikut Al-Quran. Tapi apa sampai macam tu, Ustaz? Ha? Macam sampai macam tu, apa yang orang boleh buat kat syaitan? Sebab Umar ni terkenal dengan ketegasan, keberanian. Mula-mula masuk Islam, orang lain sembunyi je. Dia pergi isytihar je. Orang Kelantan panggil gedebek kan. Jadi kalau berani sikit-sikit, syaitan tak takut. Kalau berani macam Umar, syaitan lagi pengecut. Agak-agaklah syaitan dengan kita. Kita pergi jalan Taman Tun, syaitan pergi. Tak, saya rasa kita pergi jalan mana pun syaitan tak ikut. Sebab apa? Kita memang the gang kan. Was-was syaitan tu tak pada dia. Kehebatan Umar sampai tak syaitan lagi. Jangan kita kata, tak ada pula hadis syaitan lagi daripada Nabi. Janganlah. Sebab setiap sahabat ada kelebihan masing-masing. Cuma saya nak bagi tahu poinnya pada. Syaitan takut bukan pada bacaan. Yang suka baca Quran, kononnya adalah syaitan. Memang syaitan yang suruh buka tu. Sebab apa? Bila buka tak faham, ada faedah. Tak ada faedah. Yang kedua, membazir elektrik tak? Dan Allah kata yang membazir saudara syaitan. Memang syaitan suruh buka. Ada saya pernah beritahu kan. Saya pernah mengajar satu rumah. Dia suka pasal Al-Quran. 24 jam. Tapi dalam rumah tu, anak dia buka aurat. Masa saya mengajar pun, iblis. Jadi fikir logik kan. Kenapa kamu pasang Quran yang kat dalam sedang engkar perintah Allah? Syaitan takut ke? Mana syaitan yang suruh buka tu? Tertipu dengan bacaan. Lepas tu yang tanpa Quran kan? Semua zaman Nabi ada tak tanpa Quran? Tapi sahabat paling digeruni oleh syaitan. Sebab apa? Sebab sahabat faham dan ikut amal. Okey? Jadi beradab dengan Quran. Bila dibaca kena dia anda dengar. Kalau nak buat kerja lain, Ustaz, kenapa tak boleh sambil-sambil? Saya nak tanya. Kalau suami kamu tengah bercakap, kamu goremi tak? Abang nak cakap kan sekejap, saya sambil goremi. Buat tak? Buat je lah, suami bukan Tuhan pun. Kalau menteri ada kat depan sedang bercakap, sambil kita lipat baju tak? Datuk Seri nak cakap apa ni sambil lipat baju? Tak sanggup buat. Ini Tuhan sedang bercakap. Kita buat macam-macam. Jedab tak? Jedab lah. Allah cakap macam-macam. Kita dah tak faham. Buat kerja lain. Okey. Soalan? Kalau bacaan Al-Quran, tujuannya nak dapat pahala mendengar. Tak tahu. Tak. Siapa cakap dengar Al-Quran dapat pahala? Tak ada. Sehingga sekarang saya tak pernah jumpa dalil dengar Quran baca dapat pahala. Yang ada hadis sahih, siapa baca Quran satu huruf, satu huruf 10 pahala. Siapa ni? Yang baca, bukan yang pasang. Yang baca. Tapi kalau baca tanpa sama makna, dapat juga. Saya nak baca satu hadis Nabi. Nabi kata, siapa letak Quran kat depan? Depan tu mana dia follow lah. Quran akan bawa dia sampai ke surga.
Satu lagi, siapa letak Quran di belakang? Belakang, tinggal tu. Mungkin dia baca, mungkin dia hafal. Tapi dia tak ikut. Quran akan heret dia masuk neraka. Dua jenis je. Makna Quran tak tengok siapa baca, siapa hafal. Quran tengok siapa ikut. Siapa ikut. Okey. Jadi jangan tertipu. Apa di soalan tadi? Ha? Itu bukan je baca yang Yelah ni. Fattabi'u. Allah kata, kalau dengan ikut, dengan baca, dengan hafal, dengan khatam, dah dapat berkat. Allah kata apa ayat ni? Kitabun anzalnahu mubarakun fahfazu hafalah. Ataupun faqra'u, bacalah. Ataupun fakhtimu, khatamlah. Tak. Fattabi'u. majlis kata baca tadarus itu tak ada. Tak ada. Asas. Nabi tak buat. Kenapa kita nak buat Nabi ya? Nabi orang paling faham Quran dan paling ikut. Sebab tu. Kenapa kita suka buat majlis-majlis, suka buka Quran, suka buat majlis? Sebab apa? Sebab kita banyak masa free. Kenapa kita banyak masa free? Sebab kita tak faham Quran. Kalau kita faham Quran, kita nak buat apa yang Quran cakap. Tak cukup masa. Satu, masa nak faham. Yang kedua, masa nak amal. Yang ketiga, masa nak menyampaikan. Nabi dah sahabat tak ada masa nak buat majlis khatam tu. Betul tak? Penuh dengan tanggungjawab. Nak faham, nak amal, nak sampaikan. Nak berhijrah, nak berjihad. Kita ni banyak masa sebab memang tak faham. Betul tak? Masa Ramadan kata nak baca Al-Quran sama Hafiz sendiri. Tak, dia ada hadis. Memang digalakkan kita baca Quran, paling-paling Quran 3 bulan sekali khatam. Memang digalakkan, tapi dalam keadaan kita faham. Dan bila-bila masa, jangan tunggu Ramadan baru nak khatam. Tengok masyarakat kita kan, dia suka tadarus Quran bulan puasa. Alasannya apa? Dalilnya apa? Tak, dia ikut, kononnya ikut sunnah Nabi lah. Sebab bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan Nabi bertadarus dengan Jibril. Kan? Jadi soalnya Nabi, sunnah Nabi dengan Jibril. Kamu dengan siapa? Yang kedua, kalau itulah sunnah Nabi, sahabat yang pertama ikut Nabi, sahabat tak buat pun. Sahabat tak pernah tadarus bersama Nabi. Ataupun bertadarus sama mereka. Tak pernah buat. Menunjukkan itu bukan sunnah Nabi. Itu khas untuk Nabi. Kenapa Jibril datang? Sebab Nabi ni buta huruf. Nabi bergantung pada ingatan. Bila Nabi lupa, Nabi tak boleh tengok Quran sebab tak boleh membaca. Jadi siapa yang akan mengingatkan Nabi apa yang dia lupa? Jibril. Kita boleh baca, bacalah. Kan? Yang ketiga, Nabi tadarus dengan Jibril dalam keadaan Nabi faham tak Quran. Kamu tadarus berapa puluh tahun dah? Tak faham. Jadi Ustaz, bukan Ramadan. Orang macam kita yang tak faham Al-Quran lebih baik tadabbur daripada sejak kata. Tak, dia baca Quran sampai habis pun ada kebaikan. Tapi yang lagi baik ialah faham. Okey? Jadi kalau bulan Ramadan, lebih baik buat dua-dualah. Satu masa kita baca untuk khatam. Contohlah 2-3 muka surat. Ataupun setengah juzuk setiap hari. Ataupun 1 juzuk. Satu masa lagi baca untuk tadabbur. Kalau tak habis tadabbur bulan Ramadan, memang tak akan habis lah. Sambung je. Sambung. Jadi 2 in 1. Okey. Boleh ha? Tengok. Ni tak habis lagi ni. Satu-satulah. Ha. Yang kalau kita nak sampai hafal, tak payah hafal. Tak. Hafal Quran, ada kelebihan tak? Ada. Tapi bukan wajib. Bukan wajib. Waktu kebanyakan para sahabat tak hafal Quran, tapi semua sahabat faham Quran. Mana siapa yang hafal, bonus. Bahkan dia ada hadis. Siapa yang menghafal Quran, dia letak mahkota di atas kepalanya. Itu hadis sahih. Tapi dia hafal dalam keadaan dia faham dan ikut. Sebab tu dia boleh masuk syurga. Okey? Jadi kalau kita dah tadabbur, kita dah faham,
kita dah baca, hafal. Silakan. Okey. Apabila dia baca Quran, hendaklah kamu diam dan hendaklah kamu dengar dan diam. La'allakum, semoga kamu mana dalam ayat ni Allah nak bagi tu kaedah nak dapat rahmat Allah. Apa dia? Dalam ayat ni. Diam dan dengar tu apa maksud dia? Ada boleh tu. Supaya kita boleh fokus. Diam dan dengar. Fokus apa maksud ayat tu. Bila kita faham, kita ikut. Barulah dapat rahmat Allah. Okey. Bolehkah? Ada soalan? Kita berhenti setakat ni dulu. Okey, ada soalan tak ada? Okey, sebelum kita masuk hadis. Apa sifat utama Al-Quran? Lengkap. Ha? Memberi penunjuk panduan. Mudah. Oh, jawapan semua betul tapi tak ada yang saya nak. Mubarakun, mubarakun. Banyak kebaikan dan berterusan. Okey. Soalan kedua. Macam mana cara nak dapat kebaikan yang banyak tu? Tadabbur, tazakur, ikut. Dapat kebaikan yang banyak dan sekaligus dapat rahmat Allah. Apa dalil? Oh, senang, tunjuk je. Kalau balik rumah nak tunjuk kat mana? Surah apa? Surah Sad ayat 29. Al-A'raf 204 dan ni ayat hari ni ni. Al-An'am. Ingat minggu depan ada test Ada test. Okey, kita tengok sikit hadis. Siapa nak baca? Oh, pergi umrah dah balik dah? Oh. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang sakit berat, beliau merasa sakit dan itu menghadapi saat-saat kematian. Anaknya Fatimah berkata, Okey. Ketika hadis ni menceritakan tentang di bawah tajuk apa ni? Sabar. Jadi penulis membawa hadis berkenaan dengan saat kematian Rasulullah. Bagaimana Nabi sabar menghadapi kesakitan kematian dan bagaimana anaknya Fatimah sabar menghadapi kehilangan orang yang dikasihi. Jadi Nabi hadis ni mengatakan ketika saat kematian Nabi menghadapi kesakitan. Kesakitan Nabi ni sama tak dengan kesakitan kita? Tak. Berapa kali? Kita lebih banyak sakit ke ataupun Nabi lebih banyak sakit? Nanti banyak sakit lagi. Kita lebih banyak sakit ke Nabi lebih banyak sakit? Nabi lebih banyak sakit. Bahkan ada hadis Allah jadikan Nabi kalau kita demam, Nabi demam 2 kali ganda. 2 kali ganda. Kenapa? Jawapannya sebab bila Allah sayang pada seseorang, Allah bagi ujian lagi berat. Aksarun nasi bala'an al-anbiya. Semua al-amsal. Orang yang paling berat ujiannya ialah para nabi. Kenapa?
Sebab kaedah dia, semakin Allah sayang, semakin Allah uji. Kenapa semakin sayang, semakin uji? Sebab semakin diuji, semakin lulus, semakin banyak pahala. Faham tak? Semakin tinggi darjah. Sebab manusia ni, dia uji tu sebenarnya bila diuji, bila Allah nak tahu kita ni jenis sabar ataupun tak, bila tu? Bila Allah bagi musibah, bukan nikmat. Jadi kalau Allah nak bagi pahala, nak tinggikan darjah, caranya Allah bagi musibah. Nak tengok sabar ke tak? Bila sabar, dapat pahala tanpa batas. Bila sabar, naik. Itulah cara. Sebab tu Nabi bila sakit, 2 kali ganda. Okey. Jadi nak jadi Nabi kan nak jadi orang biasa. Tak boleh dia jadi Nabi. Oh tak boleh dah? Okey. Kalau boleh pun rasa macam tak layak je. Okey, sambung. Anaknya Fatimah berkata, saya tidak sampai hati melihat ayah menanggung kesakitan ini. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ayah pun tidak akan merasa suka dengan ini selepas ini. Apa maksud? Fatimah ialah seorang anak kan, bila tengok bapa sedang kesakitan, menanggung kesakitan, dia macam tak tahan lah. Jadi Nabi pun nak menenangkan. Nabi pun sayang Fatimah. Jadi bila Nabi sayang, Nabi tenangkan Fatimah. Sabar. Ayah sakit sekarang je. Lepas ni, ayah tak akan sakit sampai bila-bila. Jadi sabar sekejap. Faham? Apa maksud? Lepas ni, ayah engkau tak akan sakit sampai bila? Sebab sakit-sakit ni, susah, sakit, penat. Kat dunia je. Bila start mati je, habis. Kan? Bahkan masa orang beriman, masa saat kematian, dah Allah bagi berita gembira. Dia adalah ahli syurga. Kan? Syaratnya apa dia? Apa syarat? Saat kematian, mereka, Allah utus mereka dan bagi tahu pada kita saat kematian, kamu ahli syurga. Kepada siapa ni? Yang mereka akan bagi tahu. Allah sebut dalam Quran. Satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, Tak syirik. ialah beriman tu termasuk tidak syirik lah. Ada satu lagi. Siapa nak bagi tahu? Tak. Lupa. Bukan. Allah kata dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Mana dia beriman semua dengan perintah Allah. Dia melaksanakan. Semastaqamu. Kemudian dia istiqamah. Konsisten. Maka orang macam ni Allah kata, tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka akan turun padanya. Apa mereka cakap? Pertama, alla takhafu. Jangan takut pasal kematian. Jangan takut apa yang akan berlaku selepas mati. Dalam kubur, jangan takut. Yang kedua, la tahzanu. Jangan sedih apa yang kamu nak tinggal. Anak, isteri, semua aku jaga. Yang ketiga, wa abshiru bil jannah. Aku nak bagi tahu berita gembira. Kamu ahli syurga. Satu, beriman. Yang kedua, istiqamah. Apa makna istiqamah? Kalau solat awal, sentiasa solat awal. Bukan bermusim. Kalau solat sunat, sentiasa solat sunat. Kalau zikir pagi, sentiasa zikir pagi. Bukan bermusim. Kalau solat witir, sentiasa. Walaupun 3 rakaat. Istiqamah. Kalau pergi kelas, sentiasa pergi kelas. Tak penting. Istiqamah. Nak beriman, susah. Lagi susah apa dia? Nak jaga istiqamah. Kalau baca Quran setiap hari kan, 1 page, 2 page, istiqamah. Jangan hari ni 1 page, lepas tu minggu depan pula. Itu tak istiqamah. Hari ni rajin solat sunat, lepas tu minggu depan pula, mula balik. Itu tak istiqamah. Bahkan sebaik-baik amalan ialah sedikit. Tapi, dia pun buat witir 1 rakaat je. Tapi berterusan. Sebab dia pakai hadis Nabi tadi. Kenapa? Salah tak?
Tak salah tapi kurang cerdik. Tapi soalannya, kalau dia ambil secara literal, boleh lah kan? Tak, dia okey. Kalau dia cerdik kan, sebaik-baik amalan berterusan walaupun sedikit. Mana kalau berterusan sedikit, berterusan baik. Kalau banyak berterusan, jadilah orang cerdik. Buatlah banyak dan berterusan. Betul? Sebab yang kamu buat sikit berterusan, belum tentu dia terima. Betul? Bila buat banyak sikit, mungkin ada pilihan. Sebab leksikomah ni memang susah kalau tak ada orang kadang memang macam bergaduh dengan jenis sendiri kan. Jadi kalau walaupun ada lubang-lubang bentuk tu, tapi kita cuba buat juga leksikomah tu kan. Contoh? Contoh dah macam saya cakap tadi dah, hari ni gaji, lepas tu mungkin ada yang 3 hari tu masa tak buat. Tapi cuba buat juga. Ada tak leksikomah? Mana dalam seminggu berapa hari? Jom. Yalah, tak, yang baca Quran tu berapa hari? Mungkin 2 hari. Lepas tu 2 hari tak ada buat satu. Sebenarnya itu belum istiqamah tu. Dia satu belum istiqamah. Yang kedua, kita masih belum cintakan Allah. Belum sampai tahap cinta pada Allah. Orang kalau betul-betul kenal Allah, dengar, kalau orang betul-betul kenal Allah, betul-betul cinta, dia rasa satu kerugian besar tak boleh baca Quran dan faham. Satu kerugian. Surat kekasih aku, kan? Aku cinta pada engkau, aku nak tahu. Lagi dia baca, lagi dia faham, lagi dia nak baca. Itu cinta. Tapi asyik terlepas, asyik, itu cinta dia belum. Tak. Mana? Kalau macam makin lama makin nekat, berarti dia macam istiqomah. Sedekah RM1 satu hari, mana makin kurang. Ya lah betul. Tak, contohlah dia sedekah RM1 satu hari kan. Masa miskin RM1, masa kaya RM1. Adakah dia istiqamah? Bukan. Itu kedekut. Masa kaya, miskin RM1, masa kaya ganda lah. Lagi pula kita, contoh, masa kita muda, duit tak banyak. Tapi kita istiqamah bekerja, duit kita bertambah tak? Dan kerja kita semakin bersungguh-sungguh tak? Maka begitu juga untuk amal akhirat. Masa muda, amalan agama kita sikit. Masa semakin dekat nak mati, sepatut lagi banyaklah. Sebab kita tak tahu yang mana amalan kita betul dan diterima. Kena ganda, kena tambah. Sampai tahap apa dia? Macam Sayyidina Osman. Kata Sayyidina Osman, kalau hati kamu suci, kamu tak akan jemu baca Al-Quran. Faham tak? Kita kalau kadang-kadang satu hari tak baca, mana jemu tak? Jemu. Saya bagi contoh, makan, kita jemu tak? Tak jemu sebab tu makan. Mana ada satu hari tak makan? Kalau, Oh, tahu pun lapar. Dia makan untuk jasmani. Baca Quran, zikir untuk... Cuba fikir terbalik. Kalau aku tak makan, lapar. Kalau aku tak baca Quran, tak faham, mati hati aku. Apa faedah aku hidup tapi hati mati? Okey. Kalau kita baca Quran, saya tertanya macam Kahfi, Mendadah, jadi kalau boleh buat konsisten. Kenapa kita bila baca Quran pilih surah tertentu? Adakah surah lain tak ada kebaikan? Kan satu huruf 10 pahala kan? Makna apa tu? Logiknya, satu huruf 10 pahala, lagi banyak surah kita baca, lagi satu Quran kita baca, lagi banyak pahala. Tapi kata kalau kita tetapkan surah tertentu je baca, pahala kita terbataslah sekitar surah tu saja. Dan kita kalau makan, tetapkan aku nak makan lauk ni je. Tak pula macam tu. Tapi bila baca surah, tetap pula surah Yasin je. Surah Kahfi je. Jangan. Start Baqarah, baca khatam, start balik Baqarah, baca khatam. Tapi tambah-tambah, kalau kita faham, ya Allah nikmatnya. Kita baca ayat ni, maksud macam ni. Baca ayat ni, nikmat yang tak boleh dibayangkan. Lepas tu bila
bila saya nak ceramahkan, kadang-kadang saya bela nak cakap apa. Tapi bila saya ada jadual baca Quran setiap hari dan untuk khatam, maka saya akan jumpa ayat-ayat yang kadang-kadang ada kaitan dengan tajuk tu. Faham tak? Sebab ayat banyak berbeza kan. Jadi bila kita tetapkan setiap hari, paling kurang setengah juzuk. Paling kurang. Sibuk macam mana? Saya ni, ni minggu paling padat. Kelas saya, hari Isnin 2 kelas. Pagi petang, pagi malam. Selasa 2 kelas. Rabu, ini kelas baru. Rabu 2 kelas. Khamis 1 kelas. Jumaat 2 kelas. Berapa? 9. Dan 2 kelas setiap hari saya kena study. Tapi saya wajibkan mesti baca Quran untuk khatam. Yang kedua, saya wajibkan baca Quran untuk merajaah yang saya hafal. Itu tak boleh tinggal. Itu adalah kekuatan. Dan itu menjadikan kita semakin bersemangat untuk bersedia untuk mati. Dia memberi kekuatan. Tapi kalau kita jauh daripada Quran, umur 60-70 masih nak kejar dunia. Sebab akhirat tak masuk dalam kepala tu. Okey. Sambung. Lepas dari Muhammad SAW, Fatimah berkata, ayah sudah memenuhi panggilan Tuhannya. Beliau adalah penghuni syurga Firdaus sampai telah beri kematiannya kepada Jibril. Apabila Nabi Muhammad SAW disembunyikan, Fatimah berkata kepada para sahabat yang hadir, mengapa saudara sekalian tidak menyembunyikan kerja untuk tanah ke atas kubur ayahku? Direkodkan oleh Tuhan. Antara yang Fatimah sebut ialah bila dipujuk oleh bapaknya, lepasnya aku tak akan sakit sampai bila-bila. Jadi jangan sedihlah. Mati itu sebenarnya nikmat bagi orang beriman. Lepas ni tak ada sedih, tak ada penat, tak ada duka cita. Okey, kemudian Fatimah kata apa? Bapa aku akan ditempatkan di syurga Firdaus. Itu berita yang paling menggembirakan. Dan kita tahu kan, syurga Firdaus adalah syurga yang paling satu. Dalam syurga Firdaus pula, syurga Firdaus yang paling tinggi, ada satu tempat yang paling tinggi. Apa namanya? Wasilah. Nabi kata, mintalah is'aluli al-wasilah. Nabi suruh kita semua minta untuk dia. Di syurga ada satu tempat, dalam syurga Firdaus, tempat paling tinggi dan untuk seorang je. Nabi kata, aku harap akulah orang tu. Maka Nabi kata pada sahabat dan kita semua, mintalah untuk aku al-wasilah. Maka sebab tu kita minta. Tapi ramai orang tak sedar. Kita minta tak wasilah tu untuk Nabi kita? Bila? Masa? Apa dah? Ati Muhammadanil wasilah. Okey. Dan Nabi suruh tak kita minta syurga Firdaus? Ya. Jangan minta syurga yang biasa-biasa. Minta syurga yang paling tinggi. Bila minta, ya Allah bagilah syurga Firdaus. Jangan rasa aku tak layak aja. Solat pun lambat. Baca Quran pun seminggu sekali. Ada satu hadis Rasulullah tu. Tapi boleh tak saya tambahkan kat belakang tu? Sebab kalau Ustaz kata minta dah Ustaz. Yang Allahumma inni as'aluka al-jannah. Boleh tak saya tambah? Jannatul Firdaus. Boleh? Memang Nabi suruh. Nabi kata, iza sa'altumullah, bila kamu minta pada Allah, fas'aluhu jan al-firdaus al-a'la. Bila kamu minta pada Allah, minta Firdaus yang paling tinggi. Tapi dalam hadis Abu Daud, Tak, buat berdoa lain lah. Sebab Nabi yang suruh, boleh. Jawapannya boleh. Kalau hadis tu hanya sebut syurga, kita buat baca hadis lain. Ataupun baca doa lain, buat ayat sendiri. Bahasa Melayu pun boleh. jangan kaitkan dengan hadis tu. Ustaz. Kalau boleh, sebaik-baik doa yang Nabi bagi, jangan ubah. Kalau kita nak Firdaus, cari hadis lain, doa lain, ataupun kita buat doa sendiri. Bahasa Melayu je. Macam Asia isteri Fir'aun, minta tak syurga paling tinggi. Tapi dia tak sebut pun Firdaus. Dia sebut apa? Rabbi ibnili indaka. Wahai Tuhan, binalah untukku di sisi engkau. Firdaus lah tu.
Kalau dah di sisi Allah, mana Firdaus? Walaupun tak sebut. Okey. Cukup ah? Dah habis dah? Okey. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر